Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini kembali untuk siaran 18 Mei 2021. Apa khabar anda di rumah? Di rumah maupun di mana saja anda berada, teruskan bersama kami kerana hari ini saya dan juga Fahrin akan bertemankan anda. Okey, saya Raya ni tak jumpa Fatin lagi. Selamat Hari Raya Fatin, maaf Zahid dan Batin, dan juga kepada penonton-penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana memilih kami sebagai tontonan tengah hari anda. Sebentar saja tadi kita dah menyaksikan, hari ini kita nak menyajikan menu raya. Tadi kita tengok dan kita akan menghubungi tetamu-tamu kita di dalam talian untuk kita mencari ataupun bertanyakan tentang menu-menu menarik sepanjang raya ini. Saya rasa sesuai sekali dengan apa yang terjadi ketika ini. Kita tak boleh balik ke kampung. Betul. Kalau selalunya sebelum ni mak kita tolong mak kita masak, kita tolong ramai-ramai kita riwang masak. Tapi sekarang ni kita kena pandai sendiri. Awak masak ke itu? InsyaAllah saya akan masak lepas ni. Okey. Tapi apa-apa pun sememangnya hari raya itu harus diraikan. Namun sesuatu yang berbeza pada tahun ini, kita beraya dalam tempoh PKP dan juga pelbagai isu lagi yang harus kita juga beri perhatian dan juga mendapat simpati daripada kita. Dan sambil-sambil itu juga mari kita sama-sama tumpukan perhatian kita kepada statistik ataupun info terkini pandemik COVID-19 di negara kita, Fatin. Kalau kita tengok angka saban kali meningkat setiap hari, Fahrin, dan semalam mencatatkan sebanyak 4,446 kes baru. Ini sebenarnya yang menggusarkan kita, lagi-lagi melibatkan negeri Selangor. Dan angka ini sebenarnya melebihi angka pulih iaitu 2,784 kes, dan yang mana semalam sahaja mengakibatkan 3 kematian tempatan. Dan kalau kita lihat, inilah yang sering kita ingatkan kepada semua di kalangan masyarakat kita bahawa kes ini saya kira satu situasi yang agak meruncing dan harus kita sentiasa jaga dan patuh pada SOP. Dan di antara lainnya, Fatin, perkara-perkara yang kadang-kala kita leka adalah tentang penggunaan pelitup muka dan sebagainya. Pelitup muka pakai buang digunakan berulang kali, Fatin. Sebenarnya apa? Nak ambil mudah ataupun mungkin malas nak menjaga kesihatan, sebenarnya itu dapat memudaratkan kesihatan kita sebenarnya. Okey, satu lagi yang saya nak ingatkan, bila kita terbaca, kita juga harus mengambil tahu tentang apa yang dikatakan sebagai kes-kes sporadik, di mana mereka yang asymptomatic, yang tidak ada simptom dan sebagainya, boleh membawa ataupun menjangkiti orang lain. Jadi mungkin pada pendapat peribadi saya, kita nasihat juga kepada semua, tidak salah kiranya kita berasa syak wasangka terhadap tahap kesihatan kita sendiri sebenarnya. Bukan sebenarnya untuk diri kita, kita ada anak kat rumah, ibu bapa kita dan sebagainya. Dan ini sebenarnya satu lagi, Fahrin, yang mana mungkin dikatakan positif ataupun ada simptom tapi masih lagi nak mendapatkan vaksin. Saya rasa nanti dululah, mungkin kita boleh buat apa orang kata janji temu kemudian supaya tidak memudaratkan orang lain, sebab kita ada simptom dan kita jumpa orang ramai, itu sebenarnya memberi risiko kepada ramai orang, jadi perlu diingat. Dan sebab itulah kami sentiasa dijarakkan 1 meter di antara satu sama lain dan memakai pelindung muka ini suatu besaran. Okey, baik, kita kembali kepada apa yang kami janjikan kepada anda semua pada hari ini, iaitu menu popular, menu raya popular. Fatin suka makan apa selalu raya? Saya suka makan lontong tapi belum dapat makan lagi. Kalau saya, laksa Johor. Saya pasti anda semua juga mempunyai kegemaran masing-masing. Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini dan juga di Instagram kami WHITV3. InsyaAllah kejap lagi kita akan tengok apa menu apa yang ramai orang suka ni. Kami nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Boleh makan ni kot? Sila-sila. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ahli keluarga saya yang berada di Tawau, Sabah. Minta maaf tidak dapat balik ke kampung untuk tahun ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan Batin kepada rakan-rakan saya, terutamanya yang berada di USM Pulau Pinang. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin kepada semua umat Islam dan juga ahli keluarga saya, terutamanya nenek di kampung.
jaga diri, jaga kesihatan, jangan duk makan ketupat banyak sangat deh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Hari ini seperti di hadapan kita Farid macam penjuada, tapi macam-macam lagi kami nak kongsikan dengan anda. Kita ada lontong. Kita ada apa lagi? Betul tak? Tadi Fatin kata dia nak makan lontong. Kita bawakan lontong di Wanita Hari ini. Tapi lontong ini agak istimewa kerana yang akan berkongsikan dengan kita adalah seseorang daripada negeri kelahiran saya. Orang kampung Farid. Okey, dah pun bersedia dalam talian. Kita nak bersama dengan Puan Zaidah Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat Hari Raya Puan Zaidah. Ya, selamat Hari Raya Fatin dan Farid. Silakan, orang kampung. Okey. Puan Zaidah, asal Johor Ya, Johor Bahru. Ya, samalah kita. Tapi kita nak tanya jugalah, kabarnya tempoh hari lontong ni menjadi pilihan Puan Zaidah pada hari raya pertama hari itu. Okey, kenapa memilih lontong ni? Oh, okey. Pasal lontong ni kita jarang macam taklah tiap-tiap hari makan lontong kan. So lontong ni memang keluarga saya memilih untuk dibuat, disediakan pada hari raya lah. Okey, itu salah satu keistimewanya. Kita boleh makan dengan lontong nasi tu ataupun kita boleh makan dengan ketupat yang kelapa ataupun apa lemang ke apa boleh kita makan juga. Okey. Tapi kalau bercakap mengenai penyediaan lontong ni sendiri, macam-macam kaedah penyediaan dia. Macam Puan Zaidah sendiri, ada yang tumis dahulu, ada yang masukkan bahan tu sekaligus. Sebenarnya macam mana sebenarnya? Apa antara perbezaan dia? Kuah lontong ni, bahan-bahan ni kita tengah sedang saksikan sekarang. Okey, ini kita perlukan serai halia, udang kering dan bawang putih dan bawang merah dan hirisan-hirisan sayur seperti karot, kacang panjang, tempe dan tahu yang digoreng lah ya. Okey, kita perlukan juga, kalau saya ini resepi keturunan dan keluarga, kita menumis rempah tu di kemudian ya. Itu adalah kita tumis bahan-bahan tadi, serai, lengkuas dan halia dulu, biar naikkan baunya ya. Lepas tu nanti kita bolehlah masukkan macam udang-udang kering tu. Saya selalunya menumis serai dan lengkuas halia ni dulu agar bau dia akan naik gitu. Dan rasa dia pun akan berbeza daripada macam kuah lontong yang dia buat tu macam kuah lemak biasa ya. Ini adalah ini berbeza ni kenapa? Berbeza dia pasal apa-apa pun saya tumis dulu benda ni. Macam tu itu yang naikkan bau dia. Sekarang ni saya masukkan udang kering. Selalunya dia orang tumbuk udang kering dan saja masukkan kan dekat dalam kuah tu. Tapi bila kita menumis udang kering tu, dia akan rasa garingnya udang kering tu, dia rasa tak rasa mentah tau. Okey, kalau kita nak agak-agak tu, kita nak tumis tu berapa lama dan sampai kita nampak dia jadi macam mana tu? Kita tumis lah macam tumis serai apa tadi sampai dia naik bau. Bila dia dah naik bau, lepas tu kita masukkan udang kering. Udang kering tu dia tak payah lama because dia udang kering, dia kita blend dia kering gitu, tak payah tahu air. So dia tak makan masa yang lama untuk garing kan. Okey, Puan Zaidah, kalau bercakap mengenai lontong ni, kita menggunakan santan kan. Kalau selalunya santan ada sekarang ni paling senang santan kotak lah. Ada beza tak kalau kita guna santan yang kita peras sendiri ataupun dengan kotak tu? Tahap dia punya ketahanan nak simpan lama tu agak-agak macam mana? Rasa dia. Oh ya ke? Actually, kuah tu, santan tu, kita kena tips dia, kita kena masak lama, api yang perlahan ya. Jadi bila santan tu sama ada santan fresh ataupun santan kotak, yang kita akan masukkan, kita biar dia lama mendidih. InsyaAllah dia akan tahan. Kalau kadang-kadang kita ni nak segera semuanya api besar. Lepas tu dia dah mendidih, tak yang tak lama itu yang dia cepat
jadi tak elok. Tak, bukan tu je tau. Mungkin saya dengar cerita juga kalau api besar sangat tu tak jaga betul-betul pun nanti masakan kita tu ada macam ada bau sikit. Bau hangit-hangit. Hangit, dia cepat hangit. Betul. Okey, kalau kita tengok sekarang ni seperti yang ditunjukkan di visual ni, proses apa tu kita tengah masukkan? Okey, tadi lepas yang garing tadi yang kita tumis dah garing, baru saya masukkan santan ya. Masukkan santan dan kemudian kita masuk macam tahu dan tempe tu saya dah goreng dulu. Tempe kena lebih. Ya. Because kadang-kadang ada orang ni dia tak goreng dulu kan. Itu masing-masing punya cita rasa lah kan. Dan sebelum saya masukkan sayur, saya make sure kuah tu dah mendidih. Okey. Pasal kita nak masuk sayur ni tak boleh lama, nanti dia cepat lecur kan orang kata kan. Jadi kita nak jaga dia punya ni, bila santan dah mendidih betul, baru kita masukkan sayuran tu, dia akan nampak jadi because ada carrot, ada kacang, ada colour hijau. Jadi nampak cantik. Bukan saja kita nak makan sedap dan kita kan nak suka nampak benda tu, hidangan tu cantik. Kan? Jadi dapat better colour. Yang ini menarik ni. Tadi macam kuah tu kita nampak gaya dah siap dah kat sebelah tu. Yang ini ni proses apa ni yang orang perlu tahu ni? Oh, okey. Ini saya orang Johor ya, Farid. Ya. Orang Johor ni kita suka tumis darat. Tumis darat. Dengar Fatin, tu nama dia tumis darat. Awak pun mesti first time dengar. Tumis darat ni saya tumiskan dengan rempah kari ayam daging sedikit. Okey. Dengan minyak kita lepas tu bila dia dah macam masak sikit, kita ambil kuah tu tadi kita campurkan. Jadi rempah tu akan lagi macam dia nampak pekat kan Okey, bila dah siap rempah tu dah ada tadi, kita akan masukkan ke dalam kuah lontong kita tadi. Dan terus kacau, tak perlu letak atas api dan kacau, kita boleh selepas itu kita dah tutup api semua baru kacau. Okey, kejap. Saya ada soalan. Kenapa kita tak boleh sekali masuk je dekat dalam yang kuah tadi tu, apa beza dia? Tumis darat tadi tu? Okey, ini tumis darat ala-ala keluarga saya ya. Ini ada tepi turun-temurun yang saya gunakan. Jadi kalau macam gini, kita dia punya rasa tu lain-lain tau, Farid dan Fatin. Rasa dia takkan sama. So the method tu, orang kata cara kita membuat tu, memang nampak benda tu memang sama aja, memang boleh ni. Tapi dengan cara yang saya buat ni, rasa dia akan lain. Warna juga lain. Okey, saya sangat mengharapkan Puan Zaidah ni bila Fatin dah tengok ni, dia boleh masaklah dengan cara yang ataupun teknik sebegini. Nanti saya PM tepi ya. Okey, Puan Zaidah. Boleh. Okey, tadi Puan Zaidah kata nanti kita juga ataupun kita akan kongsikan satu lagi menu bersama dengan Puan Zaidah. Menu yang cukup istimewa dan juga unik. Jadi kami akan kembali bersama dengan Puan Zaidah sebentar sahaja lagi. Terima kasih Puan Zaidah. Terima kasih. Sama. Okey. So beza dia adalah warna dia. Kalau ditumis darat tu, dia jadi keoren-orenan sikit lah. Tengok orang Johor pandai masak kan? Wow. Okey. Seterusnya pula, ini kira macam menu atau kuih lah. Ini semua orang suka. Saya rasa kalau hari raya je mesti ada atas meja. Betul. Baulu kampung. Tradisional. Okey, kita nak bersama dengan Syarmira Azwa Badran. Dah pun bersedia dalam talian. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam. Syamira ni lah baik, selamat raya. dari Teluk Okey, yang Intan. ini kita dalam talian video bersama dengan Syamira. Okey, Syamira, cerita sikit ni tentang bahulu kampung Syamira ni. Dia bahulu kampung ni tak ada special sangat lah. Ni kita punya keturunan warisan lah daripada ayah kan. So turun dekat saya. So nama bahulu ni kita letak Jizah Bahulu Kampung, sebenarnya nama mak saya lah. Sebab panggilan mak. Biasanya mak panggil nama Zizah kan. So kami anak-beranak pun letaklah nama Zizah Bahulu Kampung. Itu dia punya cara bahan-bahan dia lah yang kita nak buat tu. Silakan mungkin kita boleh kongsikan. So saya kongsikan dia punya resepi sikit lah. So apa yang kita guna bahan dia tu, tepung, telur dengan gula, eseng vanila, dengan perisa pisang jugalah. Itu kita masukkan dulu. Kita blender dululah. Gula dengan telur dulu. Sedikit eseng vanila dan juga perisa pisang.
kita blender sampai jadi putih. Macam bila dah kembang kan. So kita blenderkan dululah. So dalam 10 minit macam tu. So lepas kita dah blender, dah putih tu, kita masukkanlah tepung yang kita dah sangatkan, dah panaskan sikit tu, sedikit demi sedikit dalam acuan tadi tu, dalam adunan tu. Okey, kalau so bila dah teruskan. Okay. So kalau kita dah blender semua tu, kita dah putih, dah masukkan tepung tu, kita bolehkanlah masuk acuan tu, adunan tu dalam acuan. Tapi yang penting acuan tu kita kena panaskan jugalah dalam 15 minit kan. So lepas kita dah panaskan tu, kita sapukan sikit minyak. So bila dah sapukan minyak tu, kita boleh orang kata masukkanlah acuan tu dalam adunan tu, dalam acuan tu. So kita masuk dalam oven dalam suhu 210 darjah Celsius dalam masa 10 minit. Kita boleh masakkanlah. Siapa? Macam tu je, cara dia sama je. Tapi apa Fatin? Fatin nak tanya kalau apa tu? orang cakap bahan-bahan dia sebenarnya mudah saja, hanya kita gunakan tepung dan telur. Tapi nak merumit ke tu kita nak bakar tu kan? Okey, sebenarnya kan Fatin nak tanya tu, cabaran terbesar tu dalam membuat bahulu yang orang kata sempurna. Cabaran dia tu, dia orang kata kena jaga dia punya suhu lah. Jaga suhu api dia tu kan. So sebab tak nak bagi dia melekat ataupun hangit, terlampau hangit kan. Okey. Dia nak sedang-sedang macam warna coklat, macam dalam gambar tu kan. Dia lembut dengan rangup lah. Tapi Syamira, ini bahulu tradisional kan? Kita ada macam-macam jenis bahulu lagi. Ada juga ke sediakan bahulu gulung, bahulu apa lagi ya? Tadi awak punya kegemaran? Bahulu gulung bahulu lapis. Bahulu lapis. Bahulu gulung tu belum lagi lah. Kita orang buat bahulu cermai, ikan, bahulu ikan kecil dengan besar dengan bahulu lagi satu tu bahulu apa tadi? Bahulu gajah. Okey, tak apa kita. Okey. Kita tengok dekat Instagram Syamira. Boleh kongsikan Instagram Syamira? Okey, saya punya Instagram tu Bahulu Kampung. Bahulu tu ejaan dia BAULU_kampung. So boleh follow lah dekat Instagram saya tu. Dan memang ada menjalankan perniagaan Syamira baru start. Betul. Sebelum ni buat offline je. So jual macam face to face kan kat kedai. So baru tahun ni start buat online lah. Okey, boleh order DM saja di Bahulu Kampung tu betul tu. Okey. So boleh WhatsApp je lah. Ada nombor kat situ juga. Baik. Nanti Farin terus ke awak punya Instagram dia nak order. Syamira, terima kasih kerana berkongsikan kita. Memang sangat-sangat popular bahulu ni. Sama. Saya pun suka, tapi saya suka yang lembut-lembut je. Apatah lagi bahulu kampung. Okey. Seterusnya. Selesai dengan lontong dan juga bahulu. Okey, saya kira tak sah sebenarnya Fatin. Yeah. Kita dah bertanyakan satu sama lain tentang apa kegemaran kita dan sebagainya. Kini tiba masa untuk kita ketahui kegemaran mereka di luar sana pada hari raya. Jom kita dengarkan. Menu yang paling popular di negeri Kelantan pada Hari Raya Aidilfitri adalah ketupat, sate dan juga nasi kerabu. Tuan rumah akan menyediakanlah makanan-makanan tersebut sebagai menu tradisional daripada sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Bagi saya, menu yang paling wajib kalau Hari Raya, mak saya akan masak rendang ayam, sambal sotong dengan kuah lodeh. Itu paling wajib lah. Every year raya mesti kena ada. Kalau tak ada memang tak lengkap. Salah satu menu raya yang popular dekat Negeri Sembilan adalah wajik. Wajik ni merupakan sejenis pulut manis yang dimasak dengan nisan kelapa dan gula enau. Kenapa dia popular? Sebab bahan-bahan dalam wajik tu sendiri ada bahan-bahan yang tahan lama. Orang-orang dulu dia suka buat kuih yang kita boleh simpan lama dan juga rasa dia manis-manis. Juadah raya yang orang kata popular, famous kat Kelantan, salah satunya adalah nasi dagang. Nasi dagang Kelantan berbeza dengan nasi dagang Terengganu. Nasi dagang Kelantan, cara penyediaannya, dia punya lauk semua berbeza. Dan yang paling special sekali, nasi dagang Kelantan makan dengan sambal kelapa, acar, ikan tongkol dan juga telur rebus. Tu yang membuatkan dia special.
Ada nasi dagang, Ya. ada dodol. Kejap lagi kita akan bawakan dodol untuk adik yang suka yang dodol. Betul. Okey, kita beralih ke menu kita yang seterusnya. Yang ini pun popular, tapi orang tak tahu macam mana cara-cara nak buat dia. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk menu kita seterusnya iaitu daging masak hitam, Fatin. Kita nak bersama dengan Rizul Hasniza Radzon dan juga Chef Miza yang dah pun dalam talian sekarang ini. Wah, tengok pakaian tu. Tradisional Melayu bertanjak. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Okey, hari ni kita nak sembang pasal daging masak hitam ni. Okey, mungkin boleh Chef Miza mulakan kongsikan dengan kita apa sebenarnya orang kata resepi-resepi dan juga bagaimana menyediakannya. Resepi dia sebenarnya ringkas saja, tapi daging tu kita nak marinate dia kalau boleh semalam ataupun 4 jam sebelum kita nak masak. Bahan-bahan untuk marinate tu. Ni kita sama-sama kongsikan ni. Bagaimana demo daging hitam ni. Silakan. Chef Miza. Okey. Rezo. Rempah ratus. Bahan yang dikisar tu wajib ya. Okey, lepas tu of course kita ada halia. Okey. Dan kita ada lengkuas. Okey, ini bahan utama untuk kisaran lah ya. Jelas ni perkongsian kita ni. Kita ada bawang bombay. Okey, serai. Dan kita ada bawang putih. Okey. So bahan-bahan ni semua kita kisar lah. Cili kering. Dan cili kering. So bahan-bahan ni dikisar. Dikisar lah. Kita ada daging. Daging ni kita pakai sirloin untuk dapatkan kelembutan kita pakai sirloin. Bahagian yang istimewa. Yang lembut lah. Kita pekat. Lembut. Kita pekat. Yang ni paling rare. Gula apung. Wajib masuk dalam ini. Jauh nak dapat ni. Order kat Sarawak ni. Okey, kismis dan prune. Okey. Istimewa Itu ni. yang buat dia special. Okey, tak sabar nak tengok macam mana nak sediakan tu. Macam-macam yang luar biasa. Dan perasa lah. Ini perasa. Baik. Kita masukkan minyak. Masukkan minyak. Dan naik ke masa tu kita masukkan rempah ratus. Rempah ratus. Okey, rempah ratus naik bau. Tumis sampai angkat bau. Okey. Okey. Dah angkat bau, kita masukkan bahan kisaran tadi. Ini api sedang-sedang ke kecil ke macam mana? Api sedang-sedang je, sedang-sedang. Sederhana, Fatin. Biar lambat selamat. Betul. Biar lambat asal sedap. Bau, betul. Yang penting sedap. Dah naik bau, 400 kita masukkan bahan kisaran tadi. Okey. Tadi yang dah blend, Ini untuk berapa orang punya makan ni kalau kita nak masak macam ni? Kalau macam ni 6 ke 10 orang. Okey. 6 ke 10 orang. Okey, so kita tumiskan semua. Kita tumis, naik bau, angkat bau. Tapi okey, kalau tak ramai orang pun saya tahu daging hitam ni boleh simpan lama. Betul. Pandai Farid. Itulah Fatin tak tahu. Lagi lama lagi sedap tau. Kelebihan daging hitam ni. Daging tu saya dah marinate paling awal 4 jam ataupun semalam. Semalaman dapatkan dia punya keserasian tu kan. Wow. Okey. Dan seterusnya rasa gula apung tu tadi kan. Rasa gula apung tu kita masukkan daging yang dah di marinate. Okey, dah masukkan daging marinate tu. Okey. Masukkan terus. Dan kacau sebati lah. Ini kira masak hitam khas dari Sarawak ataupun memang disediakan macam ini? Okey, daging hitam ni lebih kurang sama di Semenanjung, tapi yang membezakannya itulah kita ada kismis prune dan gula apung. Okey, saya nak tanya soalan. Kalau katalah bukan gula apung, guna gula lain, boleh ke tidak dan adakah rasanya akan berbeza? Boleh, rasa memang berbeza. Sebab tu kita Sarawak kaya dengan gula apung sebab gula apung ni dia tak manis sangat, dia melemakkan makanan. Dia diabetic friendly satu lagi, diabetic friendly. Okey. So, gula apung ni dia melemakkan. Itulah keistimewaan gula apung Sarawak. So penutup dia ni tahu kicap tadi tu betul Kalau kita tengok sekarang betul, ni. Betul. Masukkan proses yang terakhir. Masukkan kicap, gula apung dan kismis dan prune. Okey. Keseluruhannya berapa lama sebenarnya kalau kita nak tunggu satu masak kering, tu?
Nak tunggu kering dalam 30 minit lah, 30 minit. Okey. Dia naik, dia kering cantik lah, cantik. Kalau kita tengok Fahrin dia dah bersedia. Ya, betul. Tengok ada sempat alhamdulillah. Sangat sedap makan dengan kelupis kita punya ketupat pulut Sarawak klasik. Kelupis. Kalau lain-lain maknanya dengan lemang, ketupat, nasi impit. Nasi putih pun boleh juga. Nasi putih pada panas pun sedap juga. Betul. Okey, tu nampak di hadapan kita. Dah sampai dari Sarawak. Nanti boleh try Boleh insya-Allah. Dan kalau tengok baunya pun sedap ni. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram. Boleh. Instagram kami Dapur Puro. Okey. Dan Facebook juga Dapur Puro. DAPOPURO. Okey. Kami terletak di Bukit Puchong ya. Kalau Farin nampak yang atas meja tu ada kelupis dalam daun tu, daun simpur. Kita tanya juga. Okey. Ini sebenarnya kami tadi sebelum bersiaran tadi kami dan juga penerbit kami ni macam Irin dia tanya dengan kami ni apa sebenarnya kelupis menggunakan daun apa ni? Dia ada dua version ya. Kelupis ni satu lagi daun apung dan lagi satu yang ni daun simpur. Dia daun macam simpur. tapai ke? Bukan, daun tu sebab dia lebar, cantik untuk bungkus pulut ni lah. So nama dia daun simpur. Cuba bagi dia ada wangi sikit lah bau dia kan. Okey. Habis saya punya Batin Sekejap, saya rasa izinkan saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okey, selain dari tu apa lagi antara menu-menu yang disediakan Chef Miza? Sedap. Menu raya kan menu harian? Menu raya. Menu raya kat Sarawak ni banyak ya Chef ya. Macam-macam disediakan. Okey. Ada sate, ada ayam rendang. Boleh terus tengok dekat IG Chef Miza lah untuk dapatkan semua. Sedap. Okey, alhamdulillah. Kelupis tu memang sedap. Saya tak sabar nak makan dengan daging hitam ni. Ustaz Pakal dia tengah bersiaran ni. Saya tak boleh nak gelojok sangat. Tapi apa-apa pun kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Rizul dan juga Chef Miza. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput kami Dapur Puro ke rancangan Sensasi Raya Malaysia ni. Hari ini terima kasih. Terima kasih, selamat raya. Salam sayang. Terima kasih. Okey, itu dia menu-menu yang cukup menarik dengan kelupis ni, daging hitam, baulu dan juga lontong. Apa-apa pun pastikan anda tidak ke mana-mana kerana selepas kita berehat, kami akan kembali dengan menu yang sangat unik iaitu harisa dan juga dodol Fatin. Jadi jangan ke mana-mana bersama kami selepas ini. Rehat seketika. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita Hari Ini dan hari ini kami berkongsikan bersama dengan anda menu raya popular. Siapa tak bersama dengan kami pada hari ini rugi Fatin kerana banyak menu-menu menarik yang kami kongsikan bersama dengan anda. Seterusnya Fatin. Ini yang paling menarik lah. Kata sebab saya pun macam secara jujurnya baru first time tahu. Kita dengar harisa, ingat nama orang. Rupanya harisa itu adalah satu masakan yang unik dan istimewa. Kita ketahui lebih lanjut tentang juadah itu kembali bersama dengan Puan Zaidah. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Okey, kita kembali bersama. Ya. Puan Zaidah, harisa ni nama tu sebenarnya kata unik lah, tapi sebenarnya harisa kambing. Mungkin boleh jelaskan kepada penonton yang mungkin belum pernah tahu. Nah, harisa kambing ni. Harisa kita boleh buat ayam, kambing, daging biasalah kan. Tapi harisa ni adalah satu makanan Arab, Asia Barat ya. So jarang lah nak ikutkan orang ramai yang pun tak tahu juga. Tapi kalau pasal harisa ni dia masa ucara majlis-majlis tertentu aja yang dia orang buat. Jadi kita saksikan bahan-bahannya ni Puan Zaidah. Alright. Okey, kita perlukan halia. Kita perlukan buah pelaga, cekih dan kulit kayu manis dan bunga lawang, bawang putih dan bawang merah ya dan sedikit garam untuk kita merebus dulu. Merebus dulu kambing tu tadi ya. Okey. Alright. Ini yang kita perlukan is air rebusan kambing tadi tu. Okey, kita masukkan dalam kuali air rebusan kambing dan kita perlukan sedikit oat, quaker oat, kita perlukan susu cair. Ya, kita pakai quaker oat.
Okey, ini adalah susu cair, ya. Susu cair dimasukkan ke dalam air rebusan tadi, dan kita perlukan minyak sapi. Okey. Sedikit minyak sapi. Ini adalah rempah biryani dan rempah kurma. Oh, campur. Saya campur. Okey. Campurkan rempah biryani dengan rempah kurma. Proportion dia, kalau 2 sudu rempah biryani, kita taruh 1 sudu rempah kurma. Ya? Okey. Ini kita taruh oats tadi, dan air sekali is daging kambing yang telah direbus dan saya kisar. Jadi dia halus. Okey, bermakna kambing tadi tu kita dah rebus, lepas tu kita kisarlah dia. Maknanya ni kayak macam daging kambing tu dah hancur lah. Hancur. Okey. Ada yang juga kita karik-karikkan daging tu juga. Tapi pada saya lebih suka dia blend lah kan. Kita blend. Ini akhir sekali yang saya letak ni di ni adalah minyak sapi ya. Okey. Minyak sapi kita masukkan dalam adunan tu tadi, dan sedikit sebut perasa dan garam sikitlah Tadi pasal rebusan tadi kita dah taruh garam. Jadi ini ikut rasa lah ya. Okey, kita biarkan dia mendidih. Dan tips tu adalah api yang perlahan, jangan api yang besar. Kan kita dia ni memakan masa sikit untuk dia. Berapa lama tu, Puan Zaida? Lebih kurang? Okey, lebih kurang. Sebab tu air tu kita jangan masuk banyak ya. Yang macam adunan ni saya masukkan 1,000 ml air saja, air rebusan. 1 liter lah. Jadi 1 liter. Ini untuk berapa orang makan selalunya? Oh, ini banyak. Ini kalau 5-6 orang makan ni boleh ni. Kan tadi dia cair, sekarang dia dah mula pekat. Okey, macam mana kita nak tahu adunan ni dah betul-betul siap ni, Puan Zaida ni? Okey, dia adunan tu akan jadi macam ini sekarang ni. Dia akan menjadi pekat dan liut dan kental. Okey. Jadi harisa kambing ni kita nak selalunya kita kena makan dengan apa yang orang rasa itu good dia? Kena dia lah. Oh, okey. Actually harisa ni dia makan begitu saja. Dia makan because dia ada oats, dia ada daging kambing tadi kan. Jadi kita akan makan dia. Dia dengan madu ya. Kita makan dengan sedikit madu dan lada garam orang kata. Kalau orang Johor cakap lada garam tu, Farin tahu tak lada garam? Tahu. Okey. Tahu, mana boleh tak tahu. Lada garam tu kita blend tu dan kita squeezekan lemon ataupun lime ke apa sikit untuk makan dengan risotto. Baru lengkap rasa dia lah. Baru saya faham. Okey, Puan Zaida, terima kasih sekali lagi kerana berkongsi dengan kita satu menu yang unik dan juga menarik, menu asal usul daripada Arab. Cuba nanti Kak Ina masak. Okey. Cuba ya. Terima kasih Puan Zaida. Selamat Hari Raya. Sama-sama Selamat Hari Raya. Okey, baik. Menarik sebenarnya. Menarik sebenarnya. Kalau pergi restoran Arab kita dapatlah kalau dapat cari menu macam tu. Tapi saya nak tahu harisa tu sebenarnya dari nama apa? Nanti saya cari. Nanti kita cari. Okey. Kita nak terus juga. Ini selalunya ini tak sah. Ini wajib dan dodol. Jangan lupakan. Jadi kita tak boleh lupakan dodol ni. Itulah. Ini saya rasa kalau dodol ni yang menyediakan juga legend-legend. Betul. Kita bersama dengan Puan Esah Bakar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Faris. Ya, saya selamat Hari Raya. Okey. Kita bercakap mengenai dodol ni. Semua orang pun suka dodol kan. Kalau dari segi Mak Isah sendirilah, apa keistimewaan daripada warung Dayang Senandung ni? Yang sebenarnya warung Dayang Senandung ni menjaga nasi campur asam pedas. Okey. Bila hari raya macam ni ada permintaan buat dodol tu. Okey. Mak Isah buatlah dodol. Okey, bercerita sikit Mak Isah tentang dodol daripada Mak Isah ni. Mesti sesuatu yang cukup menarik kerana Mak Isah ni alhamdulillah sihat-sihat ni dah umurnya 72 tahun. Ini mesti resepi tradisi ni. Kongsikan dengan kita. Okey. Ya, dodol ni kata orang tu sampai bila takkan luput kata orang kan. Tapi ini cara Mak Isah yang buat. Kalau cara dulu-dulu dia masak gula putih tu jadi hitam. Okey. Yang macam Mak Isah yang buat ni biasa pakai gula merah. Gula putih pakai sikit macam tu. Tepung ni yang macam buat ni dalam 3 kilo tepung pulut. Tepung pulut, okey.
setengah kilo tepung tepung beras, 2,5 kilo gula putih, 3 paket gula merah yang paket yang bersih lah, kira bersih lah. Lepas tu gula merah yang kita kena masak balik tu, yang timbang tu, gula tu dia macam ada kotor sikit. Santan 3 kilo, kena santan yang fresh lah. Okey. Mana kita gaul lah semua tu gaul dulu, bagi sebati, lepas tu kita masukkan air 2 jam, lepas tu kita tapis. Okay. Jangan bagi delang yang ketel-ketel tu, kalau tidak nanti dia akan sampai masak benda tu kan. Siapa tolong Mak Isah buat ni? Anak Amin. Tapi itu tangan Mak Isah tu buat tu, kita tengok pun tahu tu. Okey, Mak Isah, kalau kita tahu dodol ni dah ada macam-macam sekarang, ada preserve pandan lah, ada yang tradisional, yang asli punya, ni durian kita ada. Macam Mak Isah ada ke sediakan semua tu? Ada buat. Durian yang sekarang ni durian mahal kan? Lagipun benda tu tak ada, susah dapat kan. Okey, tapi kalau kita nak mencampurkan kan Mak Isah yang lain-lain tu kan, perisa-perisa durian dan sebagainya, bila kita masukkan perisa-perisa ataupun buah-buah tu dalam orang kata adunan dodol ni? Dia kita kacau sekali pun boleh. Yang tadi tu, yang macam tadi punya proses tu lah. Kita kena blend kan. Kita blenderkan durian tu. Ada gula merah yang Cik saya cakap tadi, Mak saya cakap tadi tu. Okey. Dan kacau. Kena pakai gula kambung juga. Gula kambung, yes. Dia wangi dia lain macam kalau kita buat macam tu lah, makan sedap. Okey, Mak Isah, kita nak tanya juga tahu, dodol ni selalu orang beritahu sebenarnya sangat mencabar untuk buat dia dan memastikan dia sedap. Jadi kalau Mak Isah boleh kongsikan, sebenarnya selama ni buat dodol ni, apa cabaran dia nak pastikan dia tu bagus? Cabaran dia nak mengacaunya itulah lambat. Api tu kena slow. Kipas tak boleh buka. Kena banyak sabar lah. Nampak Batin? Bau tu. Dia kena, sementara dia cair macam ni okeylah. Kalau dah keras, mau tercabut bau tu. Okey. Kalau selalunya kan ada tak cucu-cucu macam kalau Mak Isah tak buat, Allah rindunya nak makan nenek punya dodol. Ada tak? Cucu memang suka makan. Ni dia dah separuh, dia baru nak kental tu kan. Okey, Mak Isah, tadi kata kalau dah makin pekat dia nak cabut bahu. Kenapa tak guna mesin aja? Lain ke? Beza ke? Memang beza lah. Sebab kalau pakai mesin tu, dia akan, kuali tu akan berkerak bawah tu. Kita tak boleh buat tu. Yang ni kita buat, dia takkan ketul, takkan berkerak. Banyak macam ni pun kena 3 jam baru siap. Tu baru 3 kilo. Maknanya kalau nak buat lagi besar, lagilah orang kata kudrat tenaga tu lagi banyak lah Mak Isah. Okey. Dia dah mula kuning sikit. Nanti dia jadi cantik lah macam gula merah tu, macam gula Melaka kan. Dia jadi macam tu colour tu. Okey, Mak Isah juga dikabarkan sebenarnya. Mak Isah, betul ke Mak Isah, kita saja ada informasi tentang Mak Isah. Mak Isah dulu bekas askar Wataniah Mak Isah Betul? Ya, 2 tahun. Patutlah gagah. Dan memang minat memasak lah. Berniaga dah lebih daripada 30 tahun kabarnya Mak Isah Ya. Okey, katalah. Minat tu kena ada. Katalah orang-orang ramai dah minat nak cari dodol Mak Isah ni dengan masakan dan sebagainya. Macam mana dia nak cari Mak Isah ni? Bukan mesti sedap ni orang lama masak ni. Cari warung Dayang Senandung. Warung Dayang Senandung. Ya. Okey, Facebooknya itu dia Facebooknya Warung Dayang Senandung. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Mak Isah. Tapi sebelum tu Farid, dah ada depan mata kita ni. Sebenarnya, apa yang anda saksikan adalah di situ. Di hadapan kami pun ada juga yang ni hasilnya. Memang nampak warnanya pun cantik. Kami tak sabar nak rasakan dodol daripada Warung Dayang Senandung ni. Okey, jadi kepada anda, tadi kami dah kongsikan Facebooknya Warung Dayang Senandung. Okey, baik. Dan kalau kita lihat tadi FB-nya Warung Dayang Senandung. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mak Isah ataupun Puan Isah Bakar kerana bersama kita kongsikan menu dodol anda. Okey, sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, jaga diri, masa jaga kesihatan. Assalamualaikum.
Okey. Assalamualaikum. Okey, baik. Wah, cukup seronok, cukup menarik hari ini menu-menu raya popular yang kami kongsikan bersama dengan anda. Okey, cukup menarik. Mana satu yang Fatin suka? Saya nak cuba semua, nanti saya bagi tahu Saya lah. nak cari Harisa lah nanti. Okey. Okey. Dan seterusnya, kita nak bawa perhatian penonton. Kita ada segmen tajaan, Farin. Kita nak bersama dengan Anik World. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda yang menonton Wanita hari ini. Bagi anda yang belum lagi pernah cuba, kena dengar betul-betul banyak kelebihan yang terdapat dalam rangkaian produk OBT. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Raja Sufi Raja Arif, selaku jurucakap OBT. Okey, yang pertama sekali ingin saya berkongsi kepada anda, kami mempunyai 10 kod warna untuk limit. Jadi sesuai untuk penggunaan harian dan teksturnya sangat lembut dan ia juga dapat membantu bibir anda daripada terus kelihatan kusam. Kerana antara bahan yang terkandung adalah kita mempunyai shea butter, kita ada vitamin E, argan oil, kita ada honey oil dan banyak lagi. Ini antara bahan-bahan yang dapat membantu bibir anda untuk terus sihat dan kelihatan cantik sepanjang hari, insyaAllah. Okey, dan seterusnya saya beralih kepada liquid foundation. Liquid foundation kami punya 2 kod warna, iaitu light dan juga medium. Sesuai untuk anda yang mungkin suka untuk menggunakan foundation, tak ada masalah, boleh menggunakan. Dengan beberapa calitan saja anda akan kelihatan lebih cantik. Dan antara bahan yang terkandung adalah badam manis yang akan menampakkan kulit anda menjadi lebih glow sepanjang hari. Dan kita juga mempunyai SPF 30, dapat melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Okey, seterusnya adalah kita juga mempunyai two-way cake powder, iaitu sesuai untuk penggunaan harian. Bagi anda yang mungkin rasa macam susah ataupun tak biasa untuk menggunakan foundation, liquid foundation, kita ada juga two-way cake yang hasilnya anda akan dapat kelihatan seperti menggayakan foundation. Kita mempunyai 3 kod warna, iaitu light, medium dan juga natural, sesuai untuk semua kulit Asia. Bagi anda yang ingin menjana pendapatan bersama dengan kami, pendaftaran ejen adalah secara percuma dan anda boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda sekarang ini. Dan yang terkini adalah kami mempunyai packaging baru untuk kod ASHI. Cantik kan ni? Jadi bagi anda yang ingin mendapatkan produk kami, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Itu saja, sekian daripada saya, Raja Sufi Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia segmen tajaan bersama dengan Anik World. Kita masih lagi belum selesai, Fatih, kerana selepas kita berehat nanti ada lagi sesuatu yang istimewa kami ingin berkongsikan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya Riza ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua, terutamanya keluarga yang berada di negeri Terengganu dan juga family wife juga berada di negeri Kedah. Raya tahun depan, mudah-mudahan kita dapat kumpul semua secara normal, insya-Allah. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada saudara-mara saya di kampung di Jelebu Negeri Sembilan. Minta maaf sebab tak dapat nak balik raya sebab PKP. Tapi tak apa, nanti kita video call, okey? Cuba tengok lah. Banyak dosa. Tak maaf dengan lelaki takut. Aduh. Alamak, okey. Abang tak ada bawa. Ini video. Sipu. Bang, kita nak minta maaf, minta ampun segala kesalahan dia punya salah silap. Dia mohon abang maafkan di akhirat. Sama-sama maaf. Di akhirat bang ya, halalkan kami juga. Doakan kau salam tangan aku. Doakan kau semoga dapat jodoh. Amin. Ini lambat sikit lah. Suami, kalau kahwin dapat jadi suami, cari isteri orang-orang yang solehah. Amin. Supaya dapat bimbing kau juga. Amin. Dapat tegur kau degil. Mana cucu sebab tak? Tak nak. Awak takut kata tak?
Takutlah. Saya faham apa yang dia rasa. Itu dia ragam dia raya yang kami sempat kongsikan bersama dengan anda. Tapi apa yang pasti, Fatin, mereka semua tu serumah. Bukan apa. Sambil-sambil saya bercakap tu sebenarnya kita nak ingatkan kepada semua terus patuh pada SOP. Dan Fatin, mungkin kita ceria di hari raya dan sebagainya, tapi saya juga nak berkongsi untuk kita semua, kita juga saling-saling mendoakan dan menyimpan rasa simpati dan juga prihatin terhadap saudara-saudara kita, terutamanya pandemik COVID-19 negara kita dan juga saudara-saudara kita yang sedang berlakunya pergolakan di Palestin. Kita doa-doakan yang terbaik dan sebaiknya untuk mereka semua. Betul, dari segi sumbangan, dari segi doa dan sebagainya. InsyaAllah esok kita kembali dengan satu lagi topik raya. Topik iaitu anak-anak sangat suka, iaitu saya pun suka. Raya. Tapi duit raya norma baharu dan juga dalam teknologi baru ni mungkin pelbagai kisah, pelbagai cerita menarik yang akan dibincangkan esok, Fatin. Mungkin sekarang ni dah boleh transfer, orang kata kan? Bagi QR code je. Senang. Okey, terima kasih bersama kami sepanjang siaran pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Usahawanti ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia.